Selamat datang ke kelas Bondan ini. Hari ini kita akan belajar Waspada Gerakmu Tahun 5 Bahasa Melayu. Hai. Assalamualaikum. Belajar dengan seronok bersama Bondan ini. Baiklah anak-anak, semua dah bersedia? Okey, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 57. Baiklah anak-anak, ikut bonda kita baca petikan dialog ini ya. Seorang anggota polis sedang membuat rondaan. Beliau melihat seorang wanita sedang menenangkan wanita yang menangis. Apa yang telah berlaku, Puan? Beliau nyaris menjadi mangsa ragut. Bolehkah Puan beritahukan nama dan ceritakan kejadian yang berlaku? Nama saya Lela, anak perempuan Ravi. Saya berjalan kaki ke kedai. Ketika saya keluar dari persimpangan jalan, tiba-tiba seorang penunggang motosikal cuba meragut beg tangan saya. Saya bernasib baik kerana semasa pergelutan, pemandu kereta telah berhenti dan membantu saya. Ya Tuan, saya ternampak seorang penunggang motosikal yang mencurigakan sedang menuju ke arah Puan Lela. Situasi itu saya nampak jelas kerana Puan Lela berjalan dari arah yang bertentangan. Saya membunyikan hon. Kami juga menjerit supaya peragut itu lari. Puan Zila mengiyakan keterangan suaminya. Terima kasih. Tindakan Encik Zaki memang bagus. Begitu juga Puan Lela berjalan dari arah yang bertentangan. Kita perlu sentiasa peka akan persekitaran. Jika berjalan sendirian, elakkan laluan yang sunyi dan gelap. Jika tiada pilihan, kamu mestilah ditemani orang lain. Baiklah Tuan, pesanan Tuan akan saya ingat. Setelah anda membaca petikan itu tadi, di bawah ada terdapat peta minda. Okey. Okey, peta minda yang disediakan di bawah ini perlu anda isi di mana lokasi sasaran, golongan sasaran, sebab-sebab berlaku, langkah-langkah keselamatan. Okey, berdasarkan petikan di muka surat 56 dan juga 57. Apa lokasi, di mana lokasi sasaran jenayah ragut, golongan sasaran ragut, sebab berlakunya jenayah ragut dan langkah-langkah keselamatan. Okey, berdasarkan petikan yang telah anda baca, okey, di sini bonda dapat menolong kamu sedikit ya tentang lokasi sasarannya di mana. Okey, berlaku di tempat tiada orang ramai. Okey, kalau berdasarkan petikan yang kita baca, di lorong-lorong gelap, di kawasan yang sunyi, di berdekatan dengan mesin ATM, kan? Seterusnya, golongan sasaran pula. Golongan sasaran yang pula berlaku kebanyakannya mangsa adalah wanita. Kenapa? Okey, sebab berlaku jenayah ragut ini. Mangsa memakai barang kemas contohnya atau membawa barang yang berharga
serta leka seperti melihat telefon dan sebagainya. Bagaimana pula dengan langkah-langkah keselamatan? Elakkan bersendirian dan sentiasa berwaspada di mana-mana sahaja. Okey, berdasarkan apa yang telah diberi ini, ada lagi kita boleh buat keterangan ya. Keterangan lain seperti lokasi sasaran. Kenapa berlaku di tempat tiada orang? Kerana ini memudahkan peragut meragut. Bila tiada orang di kawasan sunyi, peragut mudah melakukan kerja mereka kerana mangsa bersendirian. Tiada orang yang boleh menolong mangsa. Begitu juga dengan mangsa wanita. Kenapa mereka memilih kebanyakannya mangsa adalah wanita? Kerana kita tahu wanita adalah golongan yang lemah. Okey, senang mereka nak meragut. Kerana wanita tidak boleh melawan mereka. Begitu juga dengan sebab-sebab berlaku. Okey, bila mangsa kelihatan membawa barang-barang berharga, jadi ini menarik perhatian peragut. Dan seterusnya, langkah-langkah keselamatan. Okey, kenapa kita perlu elakkan bersendirian dan sentiasa berwaspada? Supaya kita dapat mengelakkan kes jenayah ragut ini daripada berlaku. Okey, rumusan daripada peta minda ini kita dapat tulis kes ragut berlaku akibat kelalaian mangsa yang tidak peka dan keselamatan tidak peka akan keselamatan diri dan harta benda. Okey. Seterusnya, anda perlu membuat latihan. Buat ulasan tentang jenayah ragut berdasarkan petikan yang dibaca dan peta minda yang telah kita buat tadi. Okey, untuk memudahkan kita membuat ulasan, anda boleh menggunakan teknik pasak. Apa itu teknik pasak, anak-anak? Okey, sebenarnya sebelum ini kita telah belajar apa teknik pasak. Pasak ialah P pendahuluan, A antara, S seterusnya, S selain itu, A akhir sekali dan K kesimpulan. Jadi, ulasan kita perlu tulis dalam bentuk perenggan. Okey. Untuk pendahuluan, anak-anak boleh menggunakan tajuk seperti jenayah ragut. Apa yang dirumuskan dalam petikan ataupun rajah yang diberi. Kemudian, antaranya. Kita sambung. Selepas itu, antaranya, kita ceritakan tentang lokasi, sasaran, kejadian kes jenayah ragut ini. Okey. Seterusnya, selepas kita huraikan tentang lokasi sasaran, sambung dengan seterusnya. Seterusnya, golongan sasaran yang golongan sasaran bagi peragut-peragut ini adalah terdiri daripada kaum wanita kerana mereka adalah golongan yang lemah. Selain itu, sebab-sebab berlakunya jenayah ragut ini adalah disebabkan oleh mereka tertarik dengan pakaian wanita yang memakai barang kemas, leka dan sebagainya lah. Kita boleh cerita berdasarkan peta minda yang kita buat tadi ya. Akhir sekali kita ceritakan langkah-langkah keselamatan. Apa tadi kita cerita tentang langkah-langkah keselamatan? Kita kena sentiasa berwaspada, berjaga-jaga, kan? Dan kesimpulannya penutuplah
atau kesimpulan untuk ulasan ini adalah penutup di mana rumusan yang kita buat tadi. Tulis saja. Okey? Faham anak-anak? Senang saja kan? Okey. Dah selesai. Anak-anak boleh menulis peta minda yang telah cikgu sediakan tadi dan juga anak-anak boleh terus menulis ulasan seperti yang telah kita bincangkan. Okey, faham anak-anak? Terima kasih. Bye-bye.